mikrofon ni sampai kat saya. Macam tu lah ayat kan. Yang faham lah kan yang tu kan. Gurau tu Imam. Saya ni memang kuat gurau. Jadi hari ni topik yang telah dipilih adalah tentang muslimin muslimat sejati di sisi Allah, ya. Kalau cerita muslimin muslimat sejati di sisi Allah, memang tak ada masalah kalau kita sebut muslimin muslimat. Pernah satu ketika seorang Arab Badui, dia nampak Nabi, dia beritahu, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, dia kata macam tu. Dan Nabi beritahu, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang muslim. Muslimin lah. Kenapa pula? Dia kata, kerana muslim tu boleh selesai dengan pengakuan, tetapi mukmin tidak selesai dengan pengakuan. Maknanya mesti dibuktikan dengan perbuatan. Contohlah, ambil mikrofon ni, Pak Umar, Assalamualaikum semua, saya Samsul Amri Ismail dan saya Islam. Berani cakap? Berani. Yang tak berani, Assalamualaikum, saya Samsul Amri Ismail dan saya paling beriman dekat Seman Dua. Oh, tak berani. Yang paling beriman kat lorong pun tak berani cakap dah kan. Tapi macam itulah, dia dibuktikan dengan perbuatan. Ramai di antara kita ni mengaku diri sebagai umat Islam atau Muslim sebab umum kerana dia lahir sebagai seorang Islam. Sebenarnya tak cukup mengaku sebagai seorang Islam tanpa memahami dengan sebenar-benarnya apa yang perlu ada sebagai seorang Muslim. Dan contohnya kita tak lama lagi kita nak sampai kepada Hari Raya Aidil Adha. Hari ni dah masuk dah pun fasa tu. Daripada semalam dah ada yang puasa dah. Semalam puasa Senin Khamis. Dia dah buat. Hari ni dia sambung lagi puasa. Kan? Kau puasa apa? Dia tanya, kau apa hal puasa lah? Dia tanya. Sebab yalah kan, kadang-kadang kalau orang yang berlapik tu dia tanya, puasa apa? Dia fikir lo. Kadang tanya kok salah pula atau kono pula, tak tahu kan. Cantik taluk, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. So kalau tak tahu tanya, malu bertanya, sosek barik, sosek jalan tak jadi dah. Sosek jalan sekarang dah ada Waze, ada map kan. Sosek barik lah, tak mana dia pergi tak tahulah kan. Jadi tu sabar sebelum jawab tu, jangan dorang kan, sabar fikir je kan. Saya pun tak tahu kenapa meja ni letak hadap orang perempuan ni poning betul. Lelaki belah senyap tak ramai tak dihadap betul kan. Macam tu kan. Aduh, tak apalah, tapi macam tu lah, kita kena belajar. Jadi rupanya puasa bulan Zulhijjah. Oh iya ke? Ada orang tu tak apalah, aku ambil puasa Arafah nanti je. Maknanya orang tu tahulah. Dia tahu kena puasa ke, seorang tu pula tanya. Iyalah, kau tak masuk bagian korban ke? Macam tu kan. Jadi itulah macam-macam lah. Tu sebabnya hari ini maklumat semua mudah betul maklumat hari ini. Semua di hujung jari. Rumah makin besar, orang makin tak ada hari ni. Bukan orang makin ramai. Kerana fikir balik, kenapa aku baik rumah besar-besar ni? Ada satu hamba Allah, dia jual rumah kat Bangun, besar rumah tu, 5 bilik dia jual. Dia jual ikut tak ada ambil untung pun, ambil ngam-ngam lah harga pasaran jual. Dia pindah duduk kat apartmen kecil, dah tinggal berdua. Anak semua makin besar. Seorang masuk asrama, seorang masuk universiti. Yang menikah lagi tak ingin duduk dengan mak abah dah. Nak bergurau payah, nak gaduh payah. Kan? Iya, tu rumah masing-masing. Tu cakap rumah makin besar, orang makin tak ada. Jam tangan makin mahal tapi makin tak tepat waktu. Kan? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kena. Hari ni tak sesiapa duduk sebelah tu. Lepas 5 tahun baru tahu jiran dia Samsul debat. Macam tu lah. Dia sibuk hari-hari keluar kan. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Macam penyakit sampai ke Malaysia. Influenza tu dah bukan A lagi dah, B ada, C ada. Tangan, kaki, kuku dan mulut dah habis nama penyakit dah. Sampai anggota badan pun jadi penyakit. Tahun lepas hujung tahun penyakit baru sampai ke Malaysia, sesama tomato. Apa pun penyakit macam tu. Tomato tu sesama pun dia tahu. Bayangkan tu kan. Bayangkan tu. Orang manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifan makin tak ada. Hari ni pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Apa hal? Tu sebab nak tontoram jiwa, ikut
perangai orang yang rajin bersedekah macam sedekah bina masjid ya. Kita tak dapat nak buat masjid ni. Mati golek gelantang 3 kali mampu hidup pun payah nak buat kena kan. Kita tak macam Tan Sri, Datuk Sri tu kan, mungkin paling tidak kau tak dapat macam tu pun mana tabung? Tabung mana? Tengok punya sombong masjid tak ada simpanan kek luar tu tak. Kau nak curi-curilah tak ada hal tu dah. Orang lain duduk dalam poti-posi bermanggur lagi. Saya camah kat Masjid Jenderal Hilir, orang usik tabung tu berbunyi alam. Tabung bunyi alam. Mayan tu. Sini tak ada hal, letak kat luar ya. Tak ada hal nak curi-curi lah. Tak ada orang curi dah. Itulah cerita kan. Tapi bukan luar pagar dah, dalamnya lah masih dalam kawasan ni kan. Jadi itu aja. Tanda-tanda akhir zaman. Minuman makin banyak macam ni, air bersih makin tak ada. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Apa tu? Jadi keadaan ini menunjukkan keadaan hari ini. Itu yang hari ini kita kena belajar. Ilmu dan adab dua-dua kena datang. Itu yang tajuk muslimin, muslimat sejati di sisi Allah. Kadang-kadang kita cakap dia Islam, tapi kenapa macam tu perangai? Adakah Islam macam tu? Cakap kan. Sedangkan Nabi sebut, Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Tak mahu dah cincai-cincai dah. Ya? Asbul kata kan, asabulih. Janji ada, janji siap. Kita selalu dengar ayat kontraktor Melayu, biasalah. Kita dengar ayat tu. Mana betul lah Melayu memang macam tu. Islam tak mahu dia macam tu dah. Bila Melayu tambah pula Islam, patutnya yang terbaik. Muslimin, muslimat sejati di sisi Allah. Dan kalau kita memahaminya konsep Islam ni, maka sudah tentunya kita tidak akan menganggap dia merupakan satu manual sahaja, tetapi kita akan jadikan Islam ni sebagai ad-din, cara hidup kita. Daripada pagi bongkar tu kan, dah nampak cara Islam keluar ya daripada selimut, so pendek balang-balang pakai lah, macam mana cara hidup kan. Sebab tengok macam mana cara tu, relax ya deh. Ada orang kan bergambar kat semandua ni, nampak ambil gambar boleh. Kalau saya tak boleh, saya mesti togo lawas lah, jangan togo kan. Dulu orang dulu panggil, zaman saya lah panggil seluar steng. Budak sekarang panggil short kan, budak sekarang panggil short, seluar steng pakai. Bayangkan basuh motor basuh motor kat depan pakai seluar pendek kan? Dengan pusat Islam kan, pusat orang Islam, nampak lah kan, tak ada apa-apa, tak bersalah kan. Sebelah rumah tu imam, imam pun sangkan tengok dia, imam lah sangkan tengok dia tak sangkan dah. Mam, dia saya tengok, mam, okey, dia tengok. Hari ni tuan-tuan kan, itulah dia. Jadi Islam agama yang cukup sempurna dan tiada kecacatan di dalamnya. Sebagai seorang Islam, kita dituntut beragama secara sempurna, kerana kesempurnaan dalam agama dapat memudahkan kita mencari jalan menuju keredaan ilahi. Jadi nak kena mendalami Islam tu yang kita kena belajar kan. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Macam tu kena belajar. Dan belajar tu pula bukan main menonong ya. Faham tak menonong? Dalam kata orang Sermon 2 kan, as it is kan, tak boleh. Dia tak mahu macam tu lah kan. Dia mesti ada, kita kena melihat ibrah di sebalik. Kata imam tadi, ibrah di sebaliknya tu, pengajaran dia kan. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup menuntut ilmu dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam tu. Ada ya jalan. Macam ni boleh ke tak mahu nak. Jadi sentiasa mencari jalan yang baik. Kan dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan apa dimaksudkan sebagai muslim sejati. Antaranya dalam surah Al-Fusilat ayat 33, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Maknanya ayat ini mengkategorikan muslim sejati, mereka memiliki sifat terpuji. Pertama,
ucapan dan lisan yang dilafazkan secara selalunya adalah baik. Ahsanu qaula, makna yang dia cakap tu baik-baik. Tu orang perempuan kalau berhenti dah bercakap, aku ni mulutnya jahat, hati baik. Dari mana tu? Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap elok-elok. Ni suami balik pahal. Mana? Suami tu nak tu tak berapa ramai yang tinggal dah. Cuba tengok. Tu ya sadar kan. Gambar terperanjat kan. Terperanjat tercokit sidu mati. Macam itulah kan. Dia. Bayangkan lelaki dah tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan. Tak pening kepala kita. Kan. Dah elok-elok lahir senapang lah. Kan pening betul kepala. Pening tuan-tuan. Dia cakap apa? Saya jumpa tu, saya ada sekali tu saya ceramah di Limbang itu, bukan Limbang, di Mukah Berkenu Bintulu. Saya singgah kat satu restoran ni, bawa kat penganjur. Saya tengok kat signboard tu ada gambar macam laki bini je dah, tapi gampang-gampang lah badan dia. Kan awak panik turun kapal terbang. Yalah. Sekali saya tengok pelebal-lebal rangkul contoh kan. Rupa tak berapa lelaki, tak berapa perempuan. Tak terkeluar balik si goreng yang saya talan tu. Baru perasan. Makan apa bang? Lah. Iyo. Oi, pening kau tak ada kedai lain kau. Ni je yang buka ustaz. Kau aku tak makan pun tak apa kalau ni kedai makan. Itulah. Pening kan. Aduh, rupa boyfriend dia. Lelaki tu ingat lelaki dia. Cakap yang baik-baik kan? Suami lambik balik kadang pelambik nak balik jangan macam tu. Lelaki ni baru balik mungkin ponek dah besar luar kan. Ahsanu qaula, cakap yang baik-baik. Abang daripada masjid mesti ponek kan. Ponek betul ni, hari ni mengaji tak berapa muka dah. Macam tu cerita kan. Abang tadi mengaji dengan Imam Mat Ali tadi. Oh, imam tu. Okey bang, okey. Contoh ni tak. Mak mana? Ngaji ni. Baca berterabur ngaji. Ada ayat dah. Ayat dia kata ada betul lah kan. Baca berterabur mengaji. Tak salah ingat rumah ni hotel tu. Abang mengaji. Ngaji. Dan jangan abang dengan imam sama lepak kadang kopi ni kan. Jaya dah. Aduh dia benda tu syak yang tak elok lah kan. Besok malam tu imam tanya, malam ni ngaji tak? Malam ni tak pek dah bang. Oh, rumah dah bising malam tadi. Aduh, tak jadi dia ngaji. Tunggulah dah 20 posok kita ngaji dia. Malam tu lepas maghrib, malam tadi pukul 9 lebih baru balik. Malam tu lepas bagi salam. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkocapui balik. Faham tak berkocapui? Quite early lah macam tu lah. Macam tu lah kau tak faham lah kan. Balik tahu balik sampai rumah bini sawan lagi copek balik ni. Tak semayang lah. Tak semayang dengan apa. Macam mana hati tak sakit orang lelaki kan. Tu dia. Cubalah tanya kan. Tu yang orang tua-tua ke kampung-kampung lagi lah. Kampung lagi lah. Iyo. Aduh tu balik kan. Kadang dia balik dia bom ni bini tanya berbalik bang kata. Berbalik tu baru balik. Dia memang baru balik. Kamu sampai kau tak nampak pada tadi. Kalau sampai memanglah dia baru balik. Kau tanya lagi baru balik tak, baru nak poi buto kan dah dapat. Dah bini tu pula kono. Semua tu cakap yang baik-baik. Tapi kadang-kadang ada yang cakap baik tapi maksudnya tajam. Ada. Abang pergi mana tadi bang? Abang tadi pergi jalan, pergi ke Ion tu sekejap, pusing tu, lepas tu pergi ke taman rekreasi tu sekejap. Tu ya, ya ke? Abang bawa kereta mana? Bawa kereta tu lah. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Dia punya mendalam tu kan. Dia cakap baik dah tu, tapi tak sakit jiwa tu kan. Tu kena hati-hati kan. Jadi kalau kita tengok Abu Lais As-Samarkandi kata, takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. 7 perkara. Yang pertama pada lisan dia. Lisan ni pula ada 2. Lisan berlidah dengan lisan berjari.
Yang lidah yang kita cakap, yang kita type, yang kita tulis itu juga dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Jangan main-main. Ada satu mentori ni punya malang nasib dia. Saya tak nak sebut nama dia siapa. Dulu dia pernah jadi mentori. Hari ni tak ingatlah dia mentori ke tidak. Orang punya marah kat dia. Orang sampai buat grup. Grup kami benci nama mentori tu. Grup kami benci nama menteri tu lah. Saya tak nak sebut lah. Nanti time minum kan boleh saya cerita. Ada minum air kan. Lupa lah poso ni. Grup kami benci nama menteri tu. Menteri tu ada dalam tu. Cuba fikir. Menteri tu dalam tu. Grup, contohlah, grup kami benci Samsul Debat. Samsul Debat ada dalam tu. 3 kali dia left group, orang add dia balik. Bayangkan, kita ni orang marah kita tak ada sampai back group. Syukurlah. Lisan, tulis yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Itu pertama. Yang kedua, pada pandangan matanya, pandang yang baik-baik, pandang yang dapat pahala. Pandang apa dapat pahala? Pandang muka mak ayah dapat pahala. Cakap dengan anak-anak yang dah lama tak balik tu, suruh balik. Video call, nampak ya, katakan okey tak apa. Pertama pandang muka mak ayah. Mak ayah dah tak ada, kirimkanlah Fatihah, doakan untuk dia. Yang kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri pun dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Bini orang nak pandang kan. Kedua. Yang ketiga pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Sekarang baru tahu kenapa pandang Kaabah tu besar pahala sekarang. Kenapa? Payah nak pergi sekarang ni. Kan? Payah. Kan kalau pergi umrah pun mengambil orang kan. Osah ramai sekarang ni. Pergi umrah macam pergi haji. Pergi haji je tak? Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah mintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi lagi. Mampu hidup boleh mampu hidup tak. 3 kali tak pergi dah kan. Macam tu. Tapi tu perancangan manusia lah. Kita boleh buat rayuan kan. Ya, kan. Baru tahu ramai orang nak pergi dulu. Orang dulu pergi ni, ibu-ibu yang pergi dulu kan, siap boleh mengaji depan Kaabah. Kan, tak ada apa bersandar-bersandar dah, tak ada lah sibuk selfie. Sekarang kan, sekarang mereka nak selfie poning ke belum, tengah-tengah tawaf ajak ambil gambar gila tu orang ni gambar. Macam-macam ada orang kan. Jadi tengok Kaabah pun dapat pahala ya. Yang keempat, tengok Quran dapat pahala. Tengok baca lagi besar pahala. Tengok baca faham lagi besar pahala. Tengok baca faham hafal lagi besar pahala. Tengok baca faham hafal dan buat lagi besar pahala ya. Kemudiannya yang ketiga, ada terlihat kepada apa? Hatinya sentiasa baik, nakkan kebaikan, terhindar daripada tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ya, faham ya? Jangan tamak, kongsi tak apa. Tengok orang nak khabar, hati kau nak baik, sangka tu boleh tak sangka baik? Boleh tak ada? Dong ada. Apa bondo Saya tak cakap pun apa. Kongsi ilmu, kongsi sedekah duit dengan orang. Macam semalam dapat tahu dah ceramahnya, share kat grup. Itulah maksud fikir apa? Kan orang lelaki tak ada fikir macam tu, semua macam tu. Yang muka macam tu tak berubah kongsi. Ya, jangan tamak. Faham ke tak faham? Setuju tak? Tak. Mak tu bayar awak. Tak habis aku itu dah kan. Kan. Sangka baik. Saya teringatlah saya ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Ceramah Maulud. Tu risau-risau tu kalau tanya soalan tu saya kata, selawat apa makcik, selawat apa? Menyaut satu makcik tu. Dah ceramah lah, tanya pula. Tu kena marah tu macam mana? Tu. Samsing pun tu makcik. Menyosal lah tanya. Jangan main-main. Saya tak nak sebut lah kampung mana kan. Tapi macam tu lah berani makcik ni 9 ni. Macam tu lah kan.
Kan? Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Jangan sombong, tak ke mana sombong, betul tak? Jangan sombong. Kita ni orang baik, kono jangan sombong. Macam mana muslimin tu sombong pula? Muslimat ni sombong tak? Dia tak sombong. Baik dia. Yang cakap pun baik-baik, belagak ada kan. Penyanyi tu macam mana sodap pun suara tiba-tiba masuk Gegar Vaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Tak mahu dia nak sampai masuk tua dah. Kan? Kalau dulu not itu sampai ke langit. Kalau dia paksa gak ikut not lama tu dengan dia ke langit. Macam tu lah, tak sampai dah ngap Dulu berlakon jadi hero, sekarang jadi tukang kebun. Dulu berlakon jadi heroin, sekarang jadi orang gaji. Macam mana? Dah sampai masuk kan. Nak baik macam mana? Kita takkan selama-lama nak sombong dengan apa? Kedudukan gitu sampai masuk. Saya dulu pernah jadi bos pengarah. Sampai masuk besar. Saya dekat besar. Tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Nak belakang dengan apa kan? Sampai masuk kan. Itu nak cakap. Lawa berapa lama lawa? Saya cakap. Orang dulu-dulu tak payah lawa-lawa ada bahagia. Mana ada foundation, undercoat, bola tak ni mana ada. Dengan caca-caca-cacanya bulu mata. Makin mana ada. Makin saya ingat saya tengok gambar lama pengantin, tengok gambar mati saya kahwin makin gambar muka bertirai. Ya. Mana nampak muka lawan. Kalau duduk bersanding agak tinyau nampak tongkuk ada tilalat. Nampak sikit. Tu ingin tahu sikit. Malam pertama dah masuk bilik, singkap apa macam tu nak muka kau agak macam tu lah kan. Kan. Tapi tak ada. Okey ya. Kan 30 tahun 40 tahun kan sekarang berdating lah, dah kona daripada sekolah lah apa. Cokai. Macam mana kan, bukanlah kata apa kan. Tu sebab saya posan ni terutama artis tu. Dia kena ingat bila dia dalam hal ni nak jaga ni peribadi kita ni kahwin, kita belum bercerai lagi, wartawan tanya kau jangan jawab banyak-banyak, doakanlah yang terbaik untuk kami. Sudah. Bila kita cerita saya tak sangka kenapa dia, tak payah. Bila cakap macam tu kau bukan aib sebab dia masih suami, dia pun masih isteri, tak usah kan. Yang netizen pula bagi komen macam-macam. Dah lah lain Samsul yang kono kan. Yang netizen pula komen macam dia hari-hari duduk dengan orang tu kan. Jangan komen macam-macam. Siapa sini tak ada masalah rumah tangga? Semua ada masalah, tapi itu biasa, cuma cara kita mengatasinya. Orang dulu tak payah nak make up, tak payah nak apa-apa. Dulu lagi lah pukul 8 dah, pukul 7 dah galap. Karen tak ada. Kok rajin ni jilpap lah kan. Kau tak galap. Gabur-gabur terasa okey. Dah. 8 dah naik. Itu sambil-sambil lampu tak nyala lampu tu. Belum batu-batu ni. Orang marin senang. Orang marin 8, 10 anak relax kan. Sekarang 3 tutup kilang kan. Jangan gomah-gomah tutup kilang. Pesan ke orang perempuan tu, jangan gomah tutup kilang, melainkan tanya dengan pengurus. Minta bincang lelok dengan pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Cawangan baru dibuka. Ni saya beritahu ya, mantap dah. Ya, hati jangan sombong, jangan belagak. Dan begitu juga jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tauk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki ni apa? Dengki ni bukan hanya tak puas hati tau. Dengki ni kalau kita faham maksud dengki ni, insya-Allah kalau saya bagi maksud dengki ni, insya-Allah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya kita seolah-olah mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Tu. Kan? Macamlah dia hana bona, dia seorang boleh panggil Samsul debat. Contohlah kan. Dia nak pertikaikan LPKIM ni tadilah. LKPIM kan. Dia pertikaikan. Tu biasa, peduli ialah. Cuba tengok Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim dalam peristiwa korban nak sembelih Nabi Ismail. Bising semua. Orang keliling dah bising. Gila Ibrahim ni. Anak dia nak disembelih nanti besok jangan-jangan kita dah sembelih nak begitu. Macam itulah ujian yang kita bila buat benda baik. Orang akan bercakap. Tu biasa. Saya tak adalah nak cerita pasal korban sebab tu bukan tajuk. Maknanya kena panggil lagi lah ni. Makna tajuk lain pula ya. Macam tu.
Jadi maknanya kemudian selepas hati apa? Perut. Jaga perut ni macam mana pula? Maksudnya tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu baik buat kamu. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram itu masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jangan, tak sah. Ya, biar ada sikit tapi cukup. Banyak boleh kongsi. Ya, macam tu. Sensitif waktu kongsi tu. Kan? Dan kemudian lepas perut apa? Tangan. Terlihat pada tangannya. Tangan tu apa? Tangan sentiasa bantu, sentiasa tolong, bagi sumbangan. Kan? Macam contohnya, dah fikirlah berapa ekor lembu dekat masjid ni berapa tahun ni? Ya? 4 ekor. 4 ekor. Semalam saya pergi ceramah dekat Masjid Tengku Aziz Sungai Penchala. 35 ekor. Tiap tahun macam tu. Tahun ni target lebih lagi. Berapa hari ibu siap tu? Saya bayang 35 ekor. Lembu memang risau tu jalan kat Sungai Penchala tu. Jangan main-main. Sini 35 ekor weh. Kalau kat Samandu dia boleh relax sebab 4 ekor. Masuklah bahagian korban tuan-tuan. Menyumbang tangan, masuk bahagian. Kalau tak boleh masuk satu bahagian, ambil seekor. Kan? Lagi banyak pula dia. Tak mampu, kau tak mampu lah seekor, tak mahu satu bahagian pun tak mampu, datang ke masjid, bantu tolong timbang kau, tolong pegang kaki lembu tu kau. Ataupun paling tidak dah tak ada kojo mana, tonung tu lembu. Apa perasaan kau lembu tu kan? Jangan. Lepas tu apa? Tak agak mampu, tolong timbang. Tak agak mampu, kau tolong agihkan daging tu. Kau tidak pun datang lah. Datang ambil bahagian masing-masing. Itulah. Itu yang paling lemah lah tu. Habis lemah dah tu kan. Macam tu lah kan. Jadi antara sifatnya adalah selalu bercakap nanti tak ambil lagi. Kemudian lepas tangan, kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Datang masjidnya tempat yang baik. Pergi datang kenduri kenara tempat yang baik. Kan? Menziarah orang yang sakit tempat yang baik. Cakap dah jarang orang sakit, cakap yang baik-baik. Kau dah berapa lama sakit dan ni timah oi? 3 hari dah. Macam ni lah keadaan. Tak apalah, kau sabarlah. Kau makan jubek tu. Lepas 5 hari okey. Aku lu macam tu lah. Hari ketiga tu memporit bona rasoi. Tapi hari kelima ke 6 dah okey dah tu. Iya kau, iya. Makasih yo. Macam tu lah. Cakap dengan elok. Walaupun tak betul kan. Kau berapa lama dah sakit ni? 3 hari. 3 hari. Kau standby lah. Itu semua tu. Ayat macam tu masalah tu. Dan salah kawan macam tu lah. Hari kelima langsung padam. Jangan macam tu. Cakap yang baik-baik. Ya? Mak saya, masa arwah abah saya meninggal. Ramailah yang ziarah tu. Ziarah-ziarah. Aduh lah seorang makcik ni dia boleh cakap apa tu. Mana mak saya, kawan mak. Semua orang cakap sabar ya. Sabar, tenang, doa yang baik-baik. Semua macam tu kan. Yang seorang ni, kau rasa lah apa yang aku rasa pula dia. Kau peranjat macam mana ngaji tu. Dia dah lama dah. Dia dah lama tak ada lelaki. Lelaki meninggal. Dia sabar dah macam tu. Lah, sabar lah. Ada orang macam tu. Kau rasa lah pula apa aku rasa. Ada orang macam tu. Dan kemudian yang akhir sekali, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Okay? Dan sifat yang seterusnya adalah mengajak orang lain untuk terus taat pada perintah Allah. Kan? Kita selalu mengajak pada kebaikan, beribadah. Apa masalah kita ni nak buat benda baik? Apa masalah kita nak buat ibadah misalnya? Apa masalah ni? Ada 2 masalah. Masalah yang utama, halangan lah. Halangan yang pertama adalah hawa nafsu. Halangan yang kedua, tidak yakin. Pertama, hawa nafsu. Siap-siap pergi masjid. Pergi mana Abang Haji? Pergi masjid. Abang kau malam ni nak makan sesama. Kata nak makan sesama candlelight. Ayolah besok lah pergi masjid. Tak pergi dah. Sebab dia nafsu tadi, isteri mengajak. Abah pergi mana Abah? Abah nak pergi surau. Abah kata malam ni nak pergi pasar malam. Tak yo pula lah. Ada pula besok lah pergi surau. Kalah dia dengan hawa nafsu tu.
Kadang-kadang kebanyakan orang tak pergi masjid tapi zuhur je tu. Kan bulan puasa, cuba tengok bulan puasa 10 minit sebelum zuhur dah ramai kat sini. Bayangkan 10 minit sebelum zuhur dia dah sampai. Setengah jam pun dah siap mengaji tu. Aduh. Tetapi hari lain ada kebanyakan kat kedai makan, nafsu makan tu. Dia siap dengan Allah dah zuhur dah weh. Dia boleh cakap je. Dah zuhur sambil mengunyah tu. Nampak? Kan beza nafsu. Sedang. Jadi yang satu lagi tak yakin. Kalau yakin, tentu orang hari-hari pergi masjid. Itu yang disebutkan kan. Nabi kata, kalaulah sesiapa tu tahu dan faham akan kelebihan bersolat jemaah di masjid, merangkak pun dia akan datang. Terutamanya sembahyang subuh dan juga isyak. Dia sebut tu. Subuh dan isyak tu yang paling borek sekali orang nak pergi ke masjid. Kalau orang tahu, merangkak pun dia akan datang. Nabi kata macam tu. Malahan Nabi memberi penekanan. Nabi pernah bercita-cita, Nabi letak dalam hati Nabi, kalau ikutkan hati aku, cuma Nabi tak buat. Nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah kat masjid. Cuma Nabi tak buat lah. Kalau Nabi buat jadi sunnah belakang. Dah semua orang tak ada kerja lain, pergi bakar rumah orang pula kan. Dah imam pun sama pergi bakar. Dah imam ambil siapa nama imam nak orang bakar. Contoh tak, tapi maksud penekanan nak bagi gambaran penekanan tentang sembahyang jemaah. Kan itu cerita makna kata halangan dia tu nafsu kan, tengah tengok TV ya, tengah tengok drama, Allahu Akbar, perempuan itu contohlah kan, kerasnya takdir, apa dia 7 hari mencintai, contohlah. Saya tak tahu, saya tahu tajuk orang share dalam TikTok, kan. Jadi makna kata, sudah nak maghrib lah. Aduh, hai. Apa dia? Alah, setan pun bisik, let lah. Iklankan kau semayang lah. Kan? Tak iya pula lah. Layan dia drama tu ni. Sekali iklan, bolalah dia masuk dalam bilik air. Masuk ambil wuduk dia orang semayang. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar lah bisikan. Macam dah habis je iklan. Langsung sampai maghrib 1 rakaat ya. Pahala pula kan. Tu belum cerita lagi yang kat rumah. Kan? Allahu Akbar. Dengar azan. Stop. Relax. Setan bisik. Yang penting kau pergi. Orang tu langsung tak pergi. Tak iyo pula. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masuk rakaat ke berapa dah tu? Dia nak pocut setan bisik balik. Tak apa. Yang penting kau semayang. Lambat-lambat pun kau semayang. Kau pergi. Orang lain langsung tak pergi ni. Tu lah. Relax. Dia parking. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak, orang habis semayang. Setan pun bisik. Tak apa. Kau salam dengan semua orang. Dia bukan tahu pun kau tak semayang. Sudah kan? Apa? Tu setan. Dia cakap apa? Nafsu kita ni pun berbisik-bisik kayak gitu. Yang tak yakin ni apa? Tak yakin. Kalau semayang jemaah tu dia tahu. Semayang jemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang? Berapa? Tengok, tak ada siapa pun fikir jap berapa, tak ada. Semua orang tahu 27. Sama apa dia? 27 kali ganda, 27 kali ganda. Tapi kenapa tak ramai? Sebab tak yakin dan tak rasa dan tak nampak. Cuba kalau kita convert 27 kali ganda tu jadi 27 ringgit. Contoh bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 27 ringgit. Okey. Nampak dalam paket. Yang seorang pula Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lah. Ya Allah, zoom masalah sistem lambat sikit. Tapi ada 27 ringgit. Contoh. Agak-agak kan apa burak kita tu. Masa sampai ke jalan orang semayang. Mula nak marah, masjid ni tak mesra jemaah, saf tak cukup, macam mana marah dah. Orang perempuan yang mula bincang sama dia. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu. Banyak duit kau. Tengoklah. And then baru ni tahu lah. Baru pek 27 ringgit. Tak bergunanya jiran dia. Dia marah jiran. Dah tahu kawan-kawan bagi tahu, jiran kono bagi tahu. Dia kaya seorang. Kau dah 2 minggu 27 kali 5 kali pek boleh. Banyak duit kau dah. Itu orang perempuan tu.
Orang lelaki dia tak bincang isu remeh-temeh ni. Dia banyak bincang isu dasar. Orang lelaki ni dia berpandangan jauh. Agak-agak kau lah Mat, kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Dia bincang. Dia bincang tu. Wah, dia bincang itu lain macam bincang ni. Ditahan kereta imam. Baik, imam cakap, imam dapat berapa imam? Ni contohnya tau. Contohnya tak betul pun, tak ada macam tu dah kan. Imam ni merendah diri kan. Alhamdulillah, semua Allah yang bagi. Iyalah, bagi tahu imam kena telus. Cakap berapa? Ni contohnya imam. Kadang-kadang kalau lupa-lupa tu kurang sikit dapat Tapi kalau khusyuk lebih tu RM40 tak lagi lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. RM40 ada tu. Dia apa? Kan? Tapi masalahnya yang Allah bagi ni bukan RM27. 27 kali ganda. Kita pun tak tahu berapa. Dan Allah bagi itu sudah tentu lebih baik dan lebih hebat daripada apa yang boleh kita bayangkan. Tapi kita tak yakin. Nak yakin macam mana? Nak yakin konolah datang ke majlis-majlis ilmu, kono belajar. Tu sebab orang lelaki kena faham ya. Nabi kata kita kena wajib bagi nafkah pada isteri kita, zahir dan batin kena bagi, makanan, pakaian, tempat tinggal tu zahir. Nabi pesan bagi tu pula dengan suasana kasih sayang. Suasana kasih sayang, makna bagi duit belanja ke nafkah duit mesti dengan kasih sayang. Ni duit untuk bulan ni, I love you macam tu. Jangan tergangkit hidung, love you dia macam tu. Apa macam kasih sayang. Ini je nah ambil kuih tikau punya nyampah, ambil tak mau ni macam tu dah. Betul, dengan suasana kasih sayang itu zahir. Yang batin ni jangan ingat yang atas katil saja kan, bukan yang gitu-gitu je no. Ni termasuk juga memberi nafkah tu maksudnya didikan agama. Jadi kalau tak boleh nak bagi didikan agama, jangan halang isteri nak datang kuliah duha di Masjid Husin Sulaiman II. Walau siapa pun penceramah jangan pilih penceramah. Saya difahamkan pagi ni orang Bangi pun ada datang ada muka bukan orang sini pun datang. Kan tak apalah kan, datang kuliah duha ni salah satu cara kita bagi nafkah. Ya. Jadi banyaklah lagi, itu pun nak cerita panjang pun tak boleh kan. Banyak lagi nak macam mana, dah 2 tajuk kena panggil ni ya. Jadi kemudian dengan keyakinan ni tuntut ilmu barulah dia akan jadi sana. Bang, abang nak pergi mana bang? Pertama hawa nafsu, dia kena lawan hawa nafsu. Bang pergi mana bang? Pergi masjid. Abang kata nak makan sama malam ni kan. Kejap, abang semayang bukan lama pun. Imam Mat Ali kita ni dia baca kan panjang-panjang lah pun kan, sekejap selesai lah kata. Tapi kalau imam sabar tu sekarang, abang yang pergi depan jadi imam. Kalau nampak tinggal imam sabar ni sabar betul lah kan? Allahu Akbar. Tu sabar betul tu kan. Ni Imam Mat Ali okey, tak ada masalah. Dia baca ayat pun panjang pun tapi copek sudah kan. Yalah. Kan balik kan kita makanlah sesama. Umur suami isteri tu dah 70-75. Makan bersuap lah tu. Abang tu telinga suap tak apa-apa, tak tentu warna dah suap macam tu lah. Tak apalah, kemesraan. Tak apa kan. Makna anak belajar, bah abah kata nak pergi pasar malam. Alah kau ajak abah semayang tak lama lah, nanti abah balik ke masjid dengan topoi lah. So pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Macam tu ya. Kau nak kuat dan belajar ilmu, datang belajar ya, belajar. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bocorai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Donga cakap guru kita. Kalau dia pesan buat, pesan jangan buat. Tu ya. Kan datang dari padang keladi sehingga sekejap ke Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Tu kena jaga. Tu makluman semua. Saya punya teks, saya punya pantun tak baca teks. Saja. Tapi hari tu saya dongak pantun. Saya tak boleh dongak tu. Pengurusi majlis tu bawa pantun. Saya dongak pantun ni betul-betul. Macam tadi cantik lah tu pantun tu. Tak
Apa bono dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis membeli mangga. Orang kalau pergi Lipis tak menyenggah nama kalau Segamat pergi Kuantan, jumpa Kuantan dulu baru jumpa Lipis, itu kan singgah nama mana? Betul tak? Yang paling teruk sekali, dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, mana jalan kau ikut? Budak sekarang baik pantun asal ada bunyi itu engkau orang menengah. Berarak awan berbalam potang, awan berarak di celah pohon ara. Macam mana pokok tu? Apa tinggi pokok tu sampaikan awan tu berarak ke celah pokok tu? Semua nak kena tanya tu. Iya. Budak-budak sekarang saya tahu pun merah muka pengusi tu. Kan. Tapi tadi pantun okey. Tak salah tu. Okey, terbaiklah. Dia punya research dia tu mendalam lah tentang pantun tu. Kan. Jadi kemudian selain perkataan yang baik dan selalu mengajak pada agama Allah, Muslim sejati bertindak dengan kebaikan, tidak pernah berbuat amalan bertentangan dengan syarak. Dia selalu beramal soleh. Ni semayang, berdukun, dia dukun tiang apa ya. Topuk tiang tahu sakit apa. Ada tu. Ni ada orang buat ni tak habis. Dia meniaga macam tak ramai orang. Baik macam mana? Kena lah ikhtiar lagi. Carilah jalan apa. Ni ada orang buat ni. Tak habis ada orang buat. Ni meja ada dua ya. Macam mana nak ramai orang cakap. Masak pun secoet. Tahu tak secoet? Mak ada mak pakai ayat tu secoet. Macam mana? Kan? Sendiri masak tak sedap ke? Cuba kita rasul. Kalau anak-anak sendiri pun tak boleh menerima masakan mak tu, macam mana orang lain? Macam tu lah. Mula konolah belajar, kan? Jadi tak buat benda-benda yang bertentangan dengan syarak, kan? Yang mana kita lihat sesungguhnya aku benar-benar seorang Muslim. Penggunaan kata tersebut memberi maksud kesejatian seorang Muslim. Maknanya dari aspek lain, Muslim ini juga adalah mereka yang tabah menghadapi cabaran hidup. Tentulah ada cabaran. Ada 5 perkara kena ada pada seorang Muslimah sejati. 5 perkara kena ada. Pertama, sabar banyak-banyak ya. Biasalah hidup kita ni memang macam tu. Yang datang ni kan, dia tengok kalau golak apa menangkut-nangkup tu banyak salah tu. Sebab dia stres, kan. Tapi tak apa, release sikit. Masalah, siapa tak ada masalah? Siapa yang tak ada masalah? Orang gila tu tak ada masalah, tapi dia bagi masalah ke orang. Hello, jalan tak berbaju, dia jalan depan kita tengah duduk kat bus stop ni, nunggu Grab ni. Yang mana? Zam dia landai hand seluar. Lah. Kan, dia tak ada masalah kat dia, kita ni masalah tengok dia, betul tak? Itu maksud dia. Kan? Tu sabar. Sabar banyak. Kedua, syukur. Itu ni senang. Nabi ajar kita pun banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang dia ada. Yang kita ada, kita akan lebih bersyukur. Iya, itu sebab saya memang sampai sekarang tak boleh lupa dengan Tok Undang Johor. Dia rajin ajak saya makan. Masa tu rumah belum siap, masa tu duduk kat rumah tukang masak ke belakang tu, kan? Makan sama. Dah siap rumah baru, tak ada ajak dia dah. Tak adalah gurau. Tak ada. Betul dia ajak saya makan. Tak pernah lah dia cakap itu pun tersusun dia, kan. Saya tersentuh hati saya tu, dia basuh diri dia. Kan awak dia boleh training kan. Boleh nak training, nak cakap apa? Hamba datuk boleh training lah. Kalau jangan terkeluar ayat saya kan. Dia basuh diri dia, busung dia kat saya. Ya Allah, iyo, nak cakap apa? Sah. Tapi sedap betul makan malam tu. Tak kenapa lah. Tapi itulah, mudah-mudahan lah adalah masuk rumah baru esok kan. Adalah sekali. Kan? Tapi manggil. Jadi kita rendah diri. Syukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang yang lagi rendah daripada kita. Aku ni lebih nasib baik. Macam tu. Saya pergi dekat Indonesia kan. Itu saya bulan 5 tu saya bawa diri ke Indonesia. 2 minggu saya duduk dekat pesantren di Jawa Barat. Itu.
Ya Allah, tengok kan, barulah kita tahu macam mana rasa seronok tau. HP-nya dia ambil pak, handphone pun ambil. Tenang je, betul. Rasa pada hari syukurlah kita duduk kat Malaysia ni bezo kan, pergi tempat orang. Ya, tapi di Indonesia layanan macam ni lah. Sampai dekat pintu masuk hotel, selamat siang pak, macam ni lah tangan ni. Silakan pak, kat Malaysia ni rajo dapat macam tu. Orang biasa dapat selamat siang pak, silakan pak. Toiletnya di mana? Sini pak, ikut saya pak, saya tunjukkan pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah saya. Wah, sampai ke dalam jamat dia, pergi dah. Macam tu lah kan, macam tu lah. Punya baik driver dia, supir tu, dia sampai ke tempat makan tu, dalam kereta tu kita ajak, marilah makan sama. Kita kan biasa macam tu, kita makan sama. Tak apa pak, aman pak, saya duduk di dalam mobil aja pak. Agak duduk dalam mobil, dalam kereta. Driver gitu ke Malaysia tu, sama konyang dengan bos saya. Iyo pantang diajak, kadang bos minum, dia makan macam ni membumbu nasi jaga apa iyo kan. Tapi tak apalah, dah dia lapar kan, tak apalah. Itulah banyak-banyak kita nampak syukur. Pergi tempat orang macam mana, saya pergi Kamboja macam mana, saya pergi Balkan, nampak asal kampung ni macam negara pergi dah ni. Pergi Europe kan, pergi Balkan, baru tahu elok le jamban kat Malaysia. Jamban dah lawa kepala paip tak ada. Kok cania keluar bawa botol tu kat Malaysia tu. Tengok. Pueh cano iya. Dia punya gata jangan cakap lah keluar pada jamban nak digah-gah kat dinding. Iya betul. Botol. Tahu betul. Tu belum cerita ada satu bilik. Dia kalau pergi Balkan, kita tak duduk kat bilik tu hotel yang sama setiap hari tau. Setiap hari check out. Sebab pergi Albania, pergi ke Croatia, pergi ke Bosnia kan. Ada satu hotel tu jamban ni kiri kanan. Ni macam berjemaah berak ni man. Sampai burak-burak je kan. Tak ada kojo tu. Baru kita tahu. Pergi tempat orang baru kita tahu. Eloklah kereta lagi. Elok negara kita lagi. R&R sebanyak-banyak kan. Selesa boleh mandi, boleh semayang. Ya. Dan sambung. Ada pula cerita tu. Jadi dia okey, takbir gitu. Sabar, syukur. Ketiga, hikmah. Pandang hikmah. Adalah benda baik Allah nak bagi ni. Adalah benda baik tak nak jadi ni. Yang keempat, redha. Redha ni maksudnya apa? Maksud redha, maknanya terima seadanya apa yang Allah bagi. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Allah beritahu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Semuanya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So kalau jadi sesuatu tu redha, adalah benda baik ni. Kan? Ya, tanam ubi di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selut garam terasa tawar tadi cakap tadi kan. Rasa macam tenang ya hidup. Alhamdulillah, redha. Janganlah kita wangi-wangi kan. Dan kemudian yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun dia tak nak. Orang kita lain. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Tu tak ikhlas nama tu. Ya, dia kalau ikhlas dia tak sambut dan dia tak harapkan. Terima kasih pun tidak diharapkan. Malahan lebih mendalam lagi, maksud ikhlas tu dia sama sekali tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan hanya Allah saja. Macam ceramah hari ni lah kan, nak mengharapkan glamour tak payahlah. Maksudnya ceramah ni nak harapkan bayar apa. Nah, saya pun tak tahu bayar berapa ni, tak ada, saya tahu dah. Alhamdulillah syukur. Kau dapat buah tu sama. Apa guna tu? Saya toko-toko lah dalam tu ada saya punya orang contoh kan. Contoh lah kan. Ya, betul.
Iya, bersyukur aja kan. Betul tu yang saya ceramah dekat mana, dekat Benta tu. 10 sekolah combine buat motivasi PSR Benta kat sempadan Kuala Lipis. Ni jauh tu. Dia cakap dengan PA saya dia nak bayar 300. Terangkit konding PA, dia 10. Dia bukannya satu sekolah 300. Semua 10 sekolah combine motivasi PSR sebelum PKP tu 300. Saya kata tak apalah, belilah tu. Yang penting jangan batal program. Itu tanya, ada tak tempat lain nak buat juga? Sekali kan, tak adalah pergi satu tempat je. Tengok ada masjid Jerantut, malam tu surau dekat Jerantut, malam tu masjid dekat Benta. Pergi dapat dia. Sampai lah makan ikan patin steam azmi tu kat Kuala Lumpur tu. Sedap. Orang ngeletek-ngeletek nyawa dia sedap Yo. Botu. Saya pergi sana. Rupa-rupa pergi kat sekolah kebangsaan Benta tu yang motivasi 10 sekolah combine tu, motivasi PSR tu. Rupanya calon PSR dia, sekolahnya seorang calon. Sekolah ni 2 orang calon. SKM, sekolah kekurangan murid. Kalau sekolah kekurangan murid, jadi yang tu pun cucu-cucu yang anak ni hantar anak duduk dengan wan dengan atuk kan. Itulah hantar sekolah tu. Dan RM300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Bayangkan kalau saya tolak. Macam mana tu? Itulah. Kita sebenarnya menghadapi masalah yang sama di Sorban ni sebenarnya. Satu taman nak satu sekolah. Kalau boleh. Kalau boleh sekolah ke depan rumah. Kan? Sekarang memang tak rasa. Tunggu 3 generasi lagi. Semua dah dewasa, semua tinggal ke tempat tu. Sudah cikgu lagi ramai budak-budak. Bawa rambut nak ngajar budak seorang. Iya kan sebenarnya macam dulu kan kita naik bas. Saya ingat ni saya dulu sekolah Parui. Daripada Panco naik bas Tokan Loceng. Betul sebab orang dulu cerdik, dia boleh bajet nak Tokan Loceng bila. Ini kau todoreh nak Tokan jauh kau jalan ni. Kalau lamek tak lajak simpang tu tak. Budak sekarang mana tahu. Dulu loceng ada loceng panjang, ada loceng bulat, loceng. Macam orang tak tahu tu loceng kan. Dulu budak sekarang mana tu? Itu cakap tu. Itu sekarang ni sekolah Allah. Sampai depan rumah sekolah. Sekolah dah okey, untunglah. Tapi lepas 3-4 generasi so kita kan ada masalah. Apa itu nak buat sekolah lagi, nak buat sekolah lagi. Macam itulah. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak lalai cintai duniawi. Jadi kita sebagai muslimin muslimat sejati ni, kita takkan dilalaikan dengan dunia. Jangan kita sibuk nak mengajar dunia. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia ini sementara. Dan sampai masa akan mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok jalan-jalan jatuh dalam lubang, dalam gila lubang tu. Gila pun tak dalam macam tu. Dia jatuh dalam lubang tu, orang ingat ni confirm mati punya ni. Bomber penyelamat pun datang, tarik dia pakai tali. Tengok nadi ada lagi punya dalam lubang tu. Tak mati dia. Abang tu jaga. Dia kata, Abang steady bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang tu. Dalam bang. Tapi abang boleh hidup lagi. Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati tu. Dia nengok lubang tu mati. Nak cakap apa? Mati bukan sebab yang kita jangkau. Kita pergi hospital kan? Pergi hospital HTJ kan? Yang pakai oksigen tu. Dia punya pump. Kita pun dah nak. Aku rasa tak besok lusa ni. Dia cakap ni. Aku rasa tak besok lusa ni. Sekali dia dalam bercakap tu, tak perasan melintas jalan, langgar ke taksi tu mati. Yang mencungap tadi tu keluar, dia baca Yasin tu kan tu. Cakap apa? Jangan ngamak-ngamak tu. Kita tak tahu. Kan? Kepada tu sebab saya selalu pesan kepada orang-orang lama, ayahanda bonda kan, yang dah mencecah usia 60 tahun, 70 tahun, yang datang ke masjid, jangan malu. Dah tua apa pun sajid ustaz.
Tak usah malu dah, sebab ini pencapaian. Bukan semua orang boleh capai usia tua. Tuhan sayang botu kayak gitu. Ya, ni lagi pencapaian. Berapa orang tinggal ni? Ya ramai, bukan beliau kan? Kan? Ya. Tu pencapaian tu. Kita tua ni pencapaian. Samsul debat belum tentu dia sampai. Arwah abah saya meninggal pada tahun 2002. Umur dia baru je sebulan 2 bulan mencecah usia 50 tahun. Tiba-tiba demam, besok tak keluar hospital, meninggal. Kalau saya ikut arwah abah saya lah, mana umur saya tak sampai 10 tahun lagi. Macam tu kenapa begitu nak mengangkat langit kan? Kita jangan lalai. Itu sebab dalam surah Asy-Syura, ni sikit ini. Maknanya saya dah kalau masuk surah Asy-Syura tu dah nak habis. Saya cara pandang tu saya faham lah. Baca niat tu kan. Dia dah somak kat tengah tu, dia nak balik ni. Sabar, kau jap sikit ni. Dia kalau dah cania duduk tu kan. Macam tu, faham tu kan. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kau jar akhirat dua-dua dapat, atau kau jar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baik, kau jar akhirat. Macam program hari ni, bukan nak keuntungan dunia, betul tak? Semua akhirat. Orang masuk korban tu bukannya sebab dunia, sebab akhirat. Apa untung dunia tu korban? Macam cakap. Cuba fikirlah, kalau fikir-fikir baliklah, untung dunia apa? Kat mana? Oh ya, mana? Publicity, tak glamour lembu tu. Saya ingat yang arwah abah saya cakap, tak payah tengok dalam lembu tu, muka lebih kurang sama. Abah saya cakap, memang dia pun. Tapi apa keuntungan dia? Tak ada. Yang kita nak kejar keuntungan akhirat, khususnya pada orang yang ikhlas. Itu yang dikhabarkan, sesungguhnya darah dan daging itu takkan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah keikhlasan, amal soleh dan ketakwaannya tu yang sampai kepada Allah. Jadi kejarlah akhirat, kan? Hidup bila-bila boleh mati. Yang hidup pasti akan mati. Maka Nabi kata, orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Macam itulah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, rasa cukuplah sekadar tu. Sampai kuat apa macam mana sebenarnya? Cukuplah kan? Kan cukuplah. Iyalah. Sampai ke apa? Sampai ke 5. 10 minit lagi. 10 minit lagi. Okeylah, ada lagi. Jadi kalau nak ambil apa yang Nabi pesan pasal dunia dengan akhirat tadi, Nabi juga beritahu apa? Nabi kata, anak-anak Adam. Ni Nabi dah beritahu tahu awal-awal. Anak-anak Adam kita lah. Kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Sedangkan duit dalam akaun kita berjuta pun tak cukup ada orang ni, kan? Ada orang beli garuk kepala, poning kau lah. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak ada rasa nak bunuh orang ni, saya cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah pun nak. Ada orang macam tu. Orang yang kerja penjawat awam, tanyalah yang pensioner yang ada kat sini. Pesara-pesara macam saya kan. Bila dengar Perdana Menteri mengumumkan, bagi menghargai jasa penjawat awam, umumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Wah, dia kata kan. Masa diumum kan, ada kakitan kerajaan ni ada 3 jenis. Yang pertama, baik tak payah, kata yang seorang. Yang kedua, okeylah, pada dulu pek 500, ni naik 200 sikit lah tu. Yang seorang tu balalah dia pergi kat mesin ATM tu, dia cucuk. Tak ada pun, belum lagi, baru umum. Macam tu lah. Punyalah nak kan. Sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak yang kuat-kuyak tu. Dia janji nama anak bini makan kat kedai makan. Tu yang penting cara kita memandang. Tu cakap tadi, bagi 2 lembah ambil. Kan? Tak pernah cukup 2 lembah. Siapa pergi kat rumah Datuk Seri ni kat Kerumpun. Agak mah batu rumah Datuk ni. Tak ada lah Ustaz. Masa beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya pun salah jawab, dia cakap.
Dia bukan sombong no, tapi memang bahasa dia. Ada satu rumah Datuk Seri Kek Kajang, saya pergi. Dah habis ceramah kat rumah tu, dia bagi saya makan satu kopuk tu. Ustaz kata, sedap tak kopuk ni? Sedap lah, itulah. Orang rumah saya pun cakap sedap tu, yang kita orang boli kilang tu. Pelakon boli kilang Iya. Kau sedap, kau beli banyak, bagi semua rasa. Ni apa? Tak ada dah. Dengan kilang-kilang beli. Pernah tak kita? Saya tak tahu lah kok Tan Sri macam tu, saya tak tahu. Saya tak ada dah kan. Tengah lepak kat kedai makan. Sedap lah kedai ni. You rasa macam mana? Itulah kita belilah kedai ni. Tak ada dah kan. Tak ada dah. You beli. Sah betul. Tapi itu cara. Kan? 2 lembah emas akan minta lembah yang ketiga. Kemudian Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga beritahu, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tu Nabi dah ajar gitu dah tu. So jangan nak kerja-kerja dah. Dunia ni sementara kan. Berapa lama rasa baru rumah besar, berapa lama? Sudah bergemo, anak bini tak ada, anak tak ada, tinggal dengan bini yo. Abang. Makan. Apa? Bini punya, pakak kau. Macam tu lah kan. Bergemo bercakap, mana tak tahu. Buat rumah besar-besar. Kan? Contoh. Kan? Bukan suruh runtuh kan. Tak, tapi maknanya kan, kita ni belajar bersyukur. Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Orang dulu tu lah dia. Orang kampung dulu. Rumah kecil, bilik 1, 2 bilik. Malam lambat tidur kat luar tu. Kan? Bila makan atas tikar. Yang paling hebat orang dulu, yang orang sekarang susah nak ikut, antaranya makan sama-sama malam. Susah. Sibuk pun lelaki tu. Ceramah tak baby. Hari-hari ceramah. Ya, contohlah kan. Sibuk bisnes, sibuk ni. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Atas tikar, tak payah meja marble. Tu bahasa baku. Meja marble. Mengengkeh nak buat masuk rumah. Meja tu borek. La ilaha illallah. Dulu pakai tikar, makan ramai-ramai. Cania suap anak. Adik tu suap sampai ke kepala nasi tergabur. Dah habis tu, mak kita marah. Elok-elok lah makan. Macam tu je. Dah habis tu, dikibeh bagi itik ayam makan. Okey. Sekarang meja marble. Duduk tu, biar bagi mama makan dengan papa dulu. Nanti mama suap. Makan asing-asing. Betul tak? Tu dia. Makan sama-sama. Isteri tu bila anak cakap, bah, nak ayam tu sikit, kita ambil ayam, walaupun ambil sekotor, cubit, letak dalam pinggan dia, dapat palos lokah lagi besar pada bagi makan anak orang lain. Orang rumah pula, anak mak mentua, mam, nak sayur tu sikit. Buka lah mulut tu. Abang, anak tengok. Biarlah anak tengok. You kan isteri I. Yelah. Suapnya anak dah huyu. Anak tak nak tengok. Itu cakap tadi. Ya, tak ada. Dia kena mesra Nabi kan. Nabi dengan isteri Nabi macam mana? Manjur, makan bersuap. Kan? Kita pun kena lah buat macam tu. Ya. Dan begitu juga tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kalau nak jalan laju, jalanlah seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ya, tak ada siapa boleh hidup sendiri. Tak ada siapa boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Kau nak pilih sama macam ni kan? Datang ni ramai-ramai. Si baik ada lelaki ni. Aku tidak tak tahu saya nak camah depan perempuan ni. Peningat kepala saya. Ada lah yang sendeng-sendeng yang kepala tu macam berharap nampak tu takut ni kau. Tu takut kan. Tu kena beritahu tu. Saya dah kahwin ya, kena beritahu kan. Iyo. Sebenarnya semua ada sebab. Tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Semua perlukan orang lain kan. Pakai bodah tak boleh bodah diri sendiri kan. Doktor gigi boleh cabut gigi sendiri tak mahu kan. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean itu tak boleh pakai cerita tu kan. Iyo kan. Orang jangankan hidup kita tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri.
Bak seni gayung. Lari orang kampung. Dan sok kau kapan-kapan tu tak tahu kau biar. Tahulah dia guling-guling sok kubur sendiri. Jangan bohong. Tak mana tu. Jadi janganlah hidup kita ni tu. Di sejati ni kita jaga tadi yang 5 perkara yang sudah sebut tadi. Sabar, syukur, hikmah, redha dan juga ikhlas. Begitu juga tadi kan saya beritahu tentang macam mana kita kena jaga kata-kata kita. Sebagai orang Islam ni cakap dah terlalu banyak lah orang viral kan. Sekali zaman viral dia ambil kata-kata kita sikit tu keluar habis. Ni lah dia ayat. Nampak macam tak elok benar Islam ni. Hati-hati dalam kita bercakap. Hati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Dia melambangkan bahasa, melambangkan bangsa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Datuk, hati-hati yang dikasihi sekalian. Bak kata orang sepandai-pandai itu payah melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan